warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami akan membentangkan tentang pemeriksaan cerun secara visual di Bukit Putus, Negeri Sembilan menggunakan kaedah UAV Photogrammetry. Data belakang menunjukkan kawasan kajian merupakan kawasan berbukit yang telah menjadi tumpuan utama dalam pembinaan jalan raya bagi memenuhi permintaan pelbagai pihak. Oleh itu, pemotongan cerun perlulah dilakukan untuk pembinaan jalan. Cerun ialah kawasan lereng bukit yang mempunyai darjah kecerunan lebih atau sama dengan 15 darjah. Cerun di jalan raya merupakan salah satu cerun buatan yang boleh menyebabkan tanah runtuh sekiranya tidak diselenggara dengan baik oleh pihak yang bertanggungjawab. Alat yang digunakan dalam kajian ini ialah pesawat udara tanpa pemandu yang juga dikenali sebagai drone yang boleh diterbangkan secara bebas hanya dengan menggunakan alat kawalan jauh. Alat ini mampu memetakan kawasan dengan pantas serta boleh menghasilkan gambaran fotogrametri. Selain itu, pemprosesan data boleh diperolehi daripada kaedah fotogrametri untuk menghasilkan imej di cerun kawasan kajian. Penyertaan masalah yang boleh dirungkaikan dalam kajian ini adalah kaedah konvensional yang diamalkan memerlukan tenaga pekerja untuk mendaki bukit bagi mendapatkan data dengan cara mengambil gambar menggunakan kamera secara manual. Hal ini akan melibatkan banyak tenaga pekerja dan meningkatkan kos pembayaran gaji kepada pekerja. Selain itu, aktiviti ini boleh menyebabkan kemalangan dan membahayakan diri kerana tidak mempunyai aspek keselamatan yang kukuh ketika ingin mendaki bukit bagi tinjauan kajian. Oleh itu, data yang diperolehi daripada kaedah konvensional tidak menyeluruh dan tidak tepat kerana teknik yang digunakan terlalu sukar untuk dijalankan dan mengambil masa yang lama serta memerlukan ketelitian yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mulis bin Mazani. Saya akan menerangkan objektif tentang projek kami. Projek kami iaitu pemeriksaan secara visual di Bukit Putus, Negeri Sembilan dengan menggunakan kaedah UAV Photogrammetry. Objektif utama kami iaitu merangkai imej kawasan kajian dengan menggunakan UAV ataupun lebih senang faham, UAV iaitu pesawat udara tanpa pemandu. Objektif kedua kami iaitu menghasilkan imej automozaik dengan menggunakan teknik UAV Photogrammetry. Yang terakhir sekali iaitu yang ketiga, menganalisis data untuk mengetahui tahap keselamatan dan kerosakan cerun di Bukit Putus. Seterusnya kita pergi kepada kepentingan kajian. Kepentingan kajian kami iaitu UAV digunakan untuk menghasilkan pemetaan cerun dan menganalisis kawasan kajian. Dengan ini, penggunaan UAV dapat memudahkan kerja-kerja dalam kajian kami. Kita teruskan dengan skop kajian. Skop kajian pertama kami iaitu menjalankan kajian di Bukit Putus, Negeri Sembilan. Yang kedua, menggunakan UAV Phantom 4 Pro V 2.0 dan digunakan bersama dengan perisian Pix 4D Mapper. Cerun terdapat dua jenis. Jenis yang pertama iaitu cerun buatan manusia. Jenis yang kedua iaitu cerun semula jadi. Risiko kegagalan cerun menyebabkan kerosakan harta benda. Terdapat tiga jenis kegagalan cerun. Yang pertama iaitu aliran lumpur, yang kedua iaitu gelinciran dan yang ketiga gelongsoran tanah. Di sini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan. Yang pertama iaitu beban, kejelekitan, penyaliran tekanan air liang, kecerunan dan yang terakhir iaitu geologi. Terdapat kaedah penyelenggaraan cerun. Kaedah penyelenggaraan cerun membersihkan serpihan daripada kemudahan air ribut. Dan yang kedua, membaiki atau menggantikan bahagian yang rosak. Yang ketiga iaitu membersihkan lubang saliran. Dan pelbagai lagi kaedah penyelenggaraan cerun yang kita boleh lihat di sini. Definisi UAV. UAV ialah akronim bagi Unmanned Aerial Vehicle, iaitu di mana sebuah pesawat tanpa pemandu di dalamnya. UAV mampu menghasilkan data dalam masa yang singkat. Kamera resolusi tinggi yang dipasang pada UAV boleh menghasilkan data yang baik walaupun berada dalam keadaan yang tidak optimum. Klasifikasi UAV adalah penting dalam pemilihan drone yang diinginkan. Antaranya ialah saiz UAV, julat ketahanan dan ketinggian UAV serta pengelasan berasaskan berat UAV. Bagi saiz UAV terdapat 4 kelas iaitu UAV ultra kecil, UAV kecil, UAV sederhana dan UAV besar. UAV ultra kecil mempunyai maksimum panjang lebar sayap lebih rendah daripada 7.5 cm, manakala UAV kecil
adalah di antara 15 hingga 20 cm. UAV sederhana ialah di antara 2 meter hingga 10 meter dan UAV besar maksimum panjang lebar sayap haruslah melebihi 10 meter. Seterusnya ialah kelas bagi julat ketahanan dan ketinggian UAV. Kelas bagi klasifikasi ini terbagi kepada 4 iaitu UAV jarak paling dekat, UAV jarak dekat, UAV jarak pertengahan dan UAV ketahanan. Seterusnya ialah pengelasan berasaskan berat. Penyelidik dan organisasi telah mengklasifikasikan UAV kepada 10 kelas berasaskan beratnya. Kebiasaannya UAV digunakan dalam pemantauan dan pemeriksaan kawasan serta pengawasan sesuatu kawasan. Banyak kelebihan menggunakan UAV pada masa kini, antaranya ialah mudah diangkut, mudah dikendalikan, mudah dilancarkan, mudah dipasang. Kebanyakan UAV mempunyai kos yang rendah serta dapat menjimatkan masa dalam pengambilan data. Selain itu, hasil imej yang diperolehi juga jelas. Dalam kajian ini, jenis UAV yang digunakan ialah Phantom 4 Pro V2.0. Drone ini memerlukan 30 minit penerbangan untuk pengambilan data dan gambar. Penggunaan UAV ini juga tahan lasak. Kesimpulannya, penggunaan UAV ini telah membantu dalam kajian pemeriksaan cerun secara visual yang dijalankan di Bukit Putus, Negeri Sembilan. Pesawat kecil dengan kamera resolusi tinggi ini digabungkan dengan platform yang sangat ringan, digunakan sebagai salah satu sistem pemerolehan data untuk menangkap imej digital dari udara. Penggunaan teknologi UAV bukan sahaja untuk menghasilkan data yang lebih jelas dan terperinci, malah kos operasi untuk menjalankan kajian juga adalah rendah. Dan persekitaran melalui beberapa proses. Antara proses kaedah fotogrametri adalah proses merakam, mengukur dan mentafsir imej fotografi. Fotogrametri dapat diklasifikasikan kepada 3 bahagian iaitu fotogrametri udara, fotogrametri bumi dan fotogrametri angkasa. Fotogrametri udara melibatkan fotograf yang diambil dengan kamera metrik yang diletakkan di perut kapal terbang ataupun penggunaan UAV. Manakala fotogrametri bumi pula melibatkan fotograf yang diambil di atas permukaan bumi dengan menggunakan kamera metrik ataupun kamera bukan metrik. Fotogrametri angkasa pula melibatkan fotograf yang diperoleh dari alat penderia jarak jauh seperti penderia multispectral. Seterusnya, fotogrametri terbahagi kepada 3 jenis iaitu fotogrametri format besar, fotogrametri format kecil dan fotogrametri rentang dekat. Fotogrametri format besar menggunakan pesawat berawak bagi menjalankan proses pemetaan serta memerlukan ketelitian yang tinggi untuk menghasilkan data yang lebih baik. Fotogrametri kecil juga digunakan untuk pemetaan, namun ianya lebih mudah untuk dikendalikan kerana ianya menggunakan UAV dan mempunyai ketelitian yang lebih rendah. Bagi fotogrametri rentang dekat, ianya digunakan untuk teknologi pemodelan pada bangunan dan manusia. Jarak antara kamera dengan objek cukup dekat untuk memodelkan objek secara terperinci. Akhir sekali, kelebihan kaedah fotogrametri adalah menjimatkan masa, data yang diperolehi lebih tepat, kos yang rendah dan boleh digunakan dalam pelbagai keadaan. UAV fotogrametri. UAV fotogrametri dapat mengukur sesuatu tempat dengan lebih terperinci serta dapat menghasilkan foto udara dari seluruh kawasan yang ingin dikaji. Selain itu, penggunaan UAV fotogrametri juga boleh mengesan koordinat dan dapat menghasilkan peta ortofoto di sesuatu tempat. Platform pengukuran fotogrametri dikawal dari jauh tanpa melibatkan juruterbang yang sebenar. Dan penggunaan fotogrametri UAV dapat menghasilkan ketepatan data yang hampir sama dengan data GPS. Maka, ia sesuai untuk digunakan semasa kerja lapangan kerana dapat menghasilkan peta yang jelas selain mempunyai kelebihan dari segi penjimatan masa dan mempunyai kos yang rendah. X4D merupakan salah satu perisian unik fotogrametri dalam pemetaan menggunakan drone kerana dapat memperolehi imej data. X4D ini serasi dengan mana-mana UAV yang berfungsi sebagai alat pengumpulan data. Data yang diperolehi boleh dieksport ke program lain. X4D ini juga membantu dari segi keselamatan dan ketetapan data. X4D terbagi kepada 2 iaitu X4D Capture dan X4D Mapper. X4D Capture adalah aplikasi yang digunakan untuk menangkap imej kawasan pada semasa setiap 5 saat mengikut laluan yang telah ditetapkan dalam aplikasi yang telah dimuat turun dalam telefon pintar. Seterusnya ialah X4D Mapper. X4D Mapper boleh menukarkan imej yang diambil menjadi peta 2 dimensi dan model 3 dimensi. X4D
boleh memaparkan set data raster atau vektor ketinggian. Ia dapat membenarkan pengguna untuk menukar, mengedit, mencetak dan mencipta track GPS untuk digunakan dalam data GIS dalam bentuk pakej perisian. Software ini juga mampu menghasilkan gambaran yang lebih cekap dan berkesan. Metodologi. Kajian metodologi menjelaskan bagaimana objektif dapat dicapai dan skop kajian yang telah diterangkan berdasarkan kaedah yang digunakan sepanjang kajian. Metodologi boleh membantu dalam penyelidikan tentang kajian yang dibuat dengan lebih jelas berkaitan perkara yang perlu dilakukan sepanjang kajian dilakukan untuk memastikan tinjauan berjalan dengan lancar. Pemilihan kaedah yang baik boleh memudahkan untuk memperoleh banyak maklumat yang diperlukan serta data yang tepat. Metodologi ini merangkumi 4 peringkat asas untuk melakukan pemeriksaan cerun secara visual menggunakan kaedah fotogrametri. Antaranya ialah perancangan penerbangan, pengambilan imej, pemprosesan imej dan analisis data. 4 peringkat asas untuk melakukan pemeriksaan cerun secara visual menggunakan kaedah fotogrametri. Antaranya ialah perancangan penerbangan, pengambilan imej, pemprosesan imej dan analisis data. Jadi baiklah kita pergi kepada proses yang pertama, iaitu proses perancangan penerbangan. Di sini kita terdapat dua, iaitu sebelum dan semasa. Yang pertama, kita pergi kepada sebelum dahulu. Yang pertama iaitu menghadiri taklimat berkaitan dengan cara penerbangan yang betul. Yang kedua iaitu memasang aplikasi Pix 4D Capture dalam telefon pintar. Yang ketiga, menentukan corak penerbangan. Yang keempat, ketinggian penerbangan hendaklah ditentukan. Yang terakhir sekali iaitu memastikan sistem penentu dudukan iaitu GPS disambungkan ke telefon pintar. Jadi kita boleh lihat yang warna hijau adalah aplikasi Pix 4D Capture. Jadi kita teruskan dengan semasa. Yang pertama iaitu segala perkakasan telah disediakan dan aplikasi telah dimuat turun. Yang kedua, memastikan kedudukan drone dengan pengawal drone tidak terlalu jauh bagi mengelakkan kehilangan capaian. Kita teruskan dengan proses yang kedua. Proses yang kedua iaitu proses pengambilan imej. Pengambilan imej di mana UAV dan aplikasi Pix 4D Capture digunakan bagi mengambil data imej drone di kawasan kajian dengan cara UAV diterbangkan pada ketinggian dan keluasan yang telah ditetapkan bagi merakam imej. Penerbangan UAV adalah berbentuk misi grid. Segala data imej akan diambil dan disimpan oleh aplikasi Pix 4D Capture dan imej akan dimuat turun ke dalam telefon pintar secara automatik sehingga sesi pengambilan imej selesai. Akhir sekali, drone dan alat kawalan jauh mestilah disambungkan ke telefon pintar untuk membuat turun serta imej yang telah diambil secara tanpa wayar. Seterusnya ialah pemprosesan imej. Pix 4D Mapper ialah perisian fotogrametri yang digunakan untuk memproses imej cerun daripada data yang telah diperolehi melalui pengambilan imej yang telah dilakukan. Pix 4D Mapper boleh menghasilkan foto ortomozaik, model rupa bumi digital dan model permukaan digital. Hasil yang boleh diperolehi daripada penggunaan Pix 4D Mapper ialah dapat mengenal pasti segala kecacatan dan kerosakan yang ada pada cerun di Bukit Putus. Ianya serasi dengan multicopter DJI untuk menjalankan pelbagai misi bagi memenuhi keperluan pengumpulan data. Akhir sekali ialah analisis data. UAV akan diterbangkan di sekitar cerun untuk pemeriksaan dan alat kawalan jauh yang telah dipasang dalam telefon pintar pula akan dikendalikan oleh seorang sahaja untuk mengumpul data penerbangan bagi mengelakkan berlakunya kesalahan semasa sesi pengambilan data dilakukan. Ketinggian UAV dari permukaan cerun dan kelajuannya hendaklah dikekalkan sepanjang penerbangan supaya imej dapat diambil dengan jelas dan lebih berkualiti. Imej akan ditangkap secara automatik oleh aplikasi Global Mapper yang telah dipasang pada telefon pintar. Seterusnya, imej akan dianalisis melalui perisian tersebut. Hasil akan menunjukkan keadaan cerun sama ada dalam keadaan baik ataupun tidak. Kesimpulan yang diperolehi daripada kajian ini adalah dapat mengenal pasti jenis cerun yang terdapat di Malaysia. Selain itu, dapat mengetahui kaedah penyelenggaraan cerun yang berisiko, dapat mengenal pasti jenis dan klasifikasi cerun, dapat memahami kaedah UAV fotogrametri yang digunakan dalam kajian ini dengan lebih terperinci, serta dapat menjelaskan perjalanan proses yang akan dijalankan secara teori.